Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam tempoh PKP ya, bagi fasa yang ketiga. Jadi Cikgu Hafizah baru selesai meeting online. Cikgu rasa macam nak buat satu perkongsian. Perkongsian hari ini berkaitan dengan pengucapan awam. Jadi cikgu harapkan apa yang cikgu bakal kongsikan ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada siapa saja, sama ada yang berpengalaman dalam bidang pengucapan awam ataupun yang tidak ada pengalaman, atau yang ada keinginan untuk meningkatkan kualiti diri dan kemahiran diri berkaitan dengan pengucapan awam, kemahiran komunikasi yang sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan di masa akan datang, dalam kerjaya maupun dalam kita melakukan tugasan ataupun menjalani kehidupan harian. Baik, cikgu nak kongsikan hari ini dua benda, iaitu yang pertama kepentingan pengucapan awam, dan yang kedua cikgu nak kongsikan 6 langkah untuk kita berkomunikasi ataupun kita menyempurnakan pengucapan awam dengan baik, insya-Allah. Cikgu bukanlah seorang yang pakar dalam bidang ini ya, tapi daripada hasil pengalaman kerja dan juga hasil daripada pembacaan cikgu tingkatkan diri dari semasa ke semasa lah ya. Cuma cikgu nak kongsikan hari ini. Baik, 8 kepentingan pengucapan awam. 8 bermula dengan huruf I. Apa maksud I? Kenapa kita perlu kuasai kemahiran pengucapan awam? Kerana idea, untuk memudahkan kita menyampaikan idea kita kepada orang lain. Yang kedua, K, untuk kita meningkatkan kemajuan kita dalam kerjaya. Apapun kerjaya yang kita ceburi, seandainya kita miliki kemahiran pengucapan awam yang baik, insya-Allah ia menjadi satu nilai tambah kepada diri kita dan kerjaya kita. Yang ketiga, B, iaitu business. Maksudnya kita boleh gunakan kemahiran pengucapan awam kita untuk kita lakukan bisnes kita, untuk kita mempromosikan bisnes kita. Yang keempat, K, kita ada kemahiran pengucapan awam akan membantu kita membuat keputusan dengan lebih baik. Contohnya dalam kita melakukan perbincangan ataupun bermesyuarat, apabila kita dapat berkomunikasi dengan baik dan berucap dengan baik, ia jelas menyampaikan idea kita, mudah untuk audien memahami, ahli mesyuarat memahami, dan mudah untuk keputusan dibuat. Seterusnya, yang kelima, P. Apa itu P? Pemimpin. Iaitu apabila kita mempunyai kemahiran ini, ia meningkatkan kualiti diri kita sebagai seorang pemimpin pada ketika kita mengendalikan tugas-tugas kita, sama ada secara dalam mesyuarat ataupun ketika komunikasi harian. Seterusnya yang ketujuh, M, iaitu motivasi. Dengan adanya kemahiran pengucapan awam yang baik, kita dapat membantu meningkatkan motivasi orang lain, kerana selalunya manusia terangsang dan bersemangat melalui kata-kata. Dan yang terakhir, yang ke-8, dengan adanya kemahiran komunikasi yang baik, kemahiran pengucapan awam, ia boleh dijadikan sebagai satu daripada sumber pendapatan kita. Kita boleh lihat ya, di dunia sekarang, di Malaysia khususnya, banyak yang boleh menjana sumber pendapatan yang begitu baik, yang begitu hebat, ada yang mewah, dengan berbekalkan bakat dan kemahiran pengucapan awam yang cukup baik dan mengagumkan. Baik, seterusnya cikgu nak kongsikan juga langkah-langkah untuk kita berucap dengan baik dan yakin. Langkah-langkah ini boleh diguna pakai oleh semua, oleh pelajar, oleh pemimpin, oleh ketua organisasi, oleh speaker, oleh jurucakap, motivasi, penceramah, oleh siapa saja. Baik, langkah yang pertama iaitu T. Yang pertama sekali, kita kenal pasti apa tajuk dan apa skop yang kita nak ucapkan. Yang kedua, A, kita kenal pasti siapakah audien untuk pengucapan awam kita, supaya kita boleh selaraskan bahasa yang sesuai, yang mudah difahami oleh audien kita. Yang ketiga, B. Apakah B? Kita mesti ada bahan. Untuk kita bercakap, untuk kita berkomunikasi, kita kena ada bahan, supaya kita tidak bercakap dengan kosong. Dan kalau kita sedang menyampaikan sebuah ceramah, atau kita sedang mengendalikan satu bual bicara secara profesional, apa yang kita sampaikan itu berdasarkan dan bersandarkan kepada fakta dan bukti. Itu yang terbaik. Yang keempat, setelah kita dah ada bahan, yang keempat, L, kita mesti melakukan latihan. Kalau kita terlibat dalam pengucapan awam, sama ada dalam pembentangan ataupun kita nak menyampaikan sebuah ceramah ataupun ucapan, sewajarnya kita buat latihan untuk mantapkan diri kita. Daripada kita buat latihan,
di depan cermin atau di depan orang lain, di depan pasangan kita, ibu bapa kita ataupun kawan baik kita, dengan kita melakukan latihan, dapat kita kenal pasti masa yang kita gunakan sesuai ataupun tidak dengan masa yang diberi. Dapatlah kita kenal pasti penggunaan ayat ataupun bahasa sesuai ataupun tidak dengan audiens kita, ya. Dan seterusnya yang keempat, yang kelima adalah S. Maksudnya setelah kita dah cari bahan, kita dah buat latihan di depan cermin ataupun di depan orang lain, maka kita dapat mengenal pasti di mana yang sesuai dan tidak sesuai. Sekiranya masa berlebihan, seterusnya langkahnya adalah suntingan dibuat dengan menggantikan bahasa yang kurang sesuai, ayat yang kurang sesuai, atau mungkin kita kecualikan bahagian-bahagian tertentu yang kurang penting kerana latihan menunjukkan kita telah menggunakan masa berlebihan daripada yang diberikan. Yang terakhir adalah P, penilaian. Apabila kita nak menilai, kalau sekiranya kita telah membuat latihan di depan kawan baik kita yang boleh jujur dengan kita, dia boleh bagi tahu kita apa kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian kita. Mungkin terlalu laju ataupun mungkin bahasa itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan audiens kita yang dalam kalangan kanak-kanak atau remaja contohnya, ataupun kita menggunakan bahasa Inggeris ataupun terma-terma yang begitu canggih sedangkan audiens kita adalah warga emas yang berpelajar, latar belakang pendidikan adalah sederhana. Baik, jadi kita boleh baiki, ya. Dan seterusnya, kadang-kadang kita tidak ada orang lain untuk menjadi penonton pada ketika kita buat latihan. Jadi kita boleh gunakan handphone untuk kita rakam pada ketika kita buat latihan. Kita boleh ulang tengok macam mana kita buat persembahan, macam mana kita bercakap, macam mana eye contact kita, macam mana body language yang digunakan. Bila kita tengok sendiri diri kita beraksi, kita akan dapat idea-idea dan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk slot pengucapan awam yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan semua yang mendengar, yang menonton video ringkas Cikgu Hafizah ini, diharapkan dapat memberi manfaat. Bagi yang belum mempunyai kemahiran ini, bagi yang begitu rasa gemuruh dan berdebar pada ketika diberikan satu tugasan pengucapan awam, percayalah, pengucapan awam ini bukan satu perkara yang mudah kepada ramai orang. Dia ditakuti oleh ramai orang. Namun pengucapan awam ini ataupun kemahiran berkomunikasi di khalayak umum boleh kita kuasai, boleh kita tingkatkan dalam diri kita melalui latihan. Mulakan dengan latihan di tempat yang tertutup sebelum ke tempat terbuka. Mulakan latihan secara berseorangan sebelum adanya orang lain. Mulakan latihan dengan kumpulan kelompok yang kecil sebelum kita ke kelompok yang besar. Satu demi satu latihan yang kita lakukan akan memberikan satu nilai tambah dan peningkatan kemahiran akan berlaku dari masa ke semasa. Selagi kita mahu mencuba, selagi kita mahu untuk meningkatkan kemahiran diri, insya-Allah tidak ada halangan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. All the best kepada semua. Mudah-mudahan anda semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.